kita menyambung kembali perbincangan kita daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 perkara berkenaan dengan dasar-dasar agama yang utama. Kita singgah pada perbincangan tentang dasar membaca Al-Quran. Selepas daripada rukun Islam yang 5, maka dituruti dengan usul baca Quran. Makna dan gunanya baca Quran apabila tadabbur, memahami makna, memahami isi dalam Al-Quran. Kerana itu jangan terlupa kita. Ketika kita mengejar untung RM1, adanya untung ribu-ribu. Ketika kita melihat fadilat-fadilat baca Quran yang banyak, tiba-tiba kita terlupa untuk berusaha untuk memahami isi dan kandungan Al-Quran. Ia adalah merupakan satu kerugian sebenarnya. Alhamdulillah, sehingga pada perbincangan Imam Ghazali mengatakan bahawa ada 2 perkara yang memalingkan kita daripada tadabbur Al-Quran. Pertama ialah was-was. Ini berlaku ketika kita melakukan ibadah, ketika dalam semayang, ketika dalam baca Quran. Was-was pertama, was-was pada niat. Sehingga akhirnya kita berlamaan, nengung dan bersibuk kerana nak suruh mari niat, maka akhirnya kita terlupa bahawa kita sudah pun tertinggal banyak daripada tuntutan tadabbur, menghayati apa yang kita baca. Sedangkan perkara niat ini bukanlah benda yang susah. Tapi ada syaitan sebenarnya yang membisik-bisik dan yang mengganggu-ganggu dalam hati kita, yang menyebabkan kita ni bersibuk-sibuk untuk mikir benda tu. Sehingga kadang-kadang kita tekan sangat jadi gelap pula. Tak mari niat pula. Kerana itu kita mesti rawat, pertama dengan ilmu, yang kedua dengan kita tidak menghiraukan was-was tersebut. Yang kedua, yang kedua, was-was yang kedua, iaitu bersibuk-sibuk pada membetulkan makhraj. Terlebih-lebih sangat tajwidnya. Sehingga nak suruh lidah kita ni serupa dengan lidah orang Arab. Maka akhirnya dalam sembahyang kita, dalam baca Quran kita, kita tekan soal-soal itu sehingga kita langsung tak mikir dan tak terlintas bahawa apa yang kita baca itu mengandungi peringatan yang besar daripada Allah yang mencipta kita. Supaya kita beringat-ingat. Kerana was-was juga tu namanya. Was-was juga. Itu bagian yang pertama, iaitu was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 67. An-naw'us tsani, bagian yang kedua. Bagian yang kedua yang menyebabkan kita terpaling daripada tadabbur, menghayati Al-Quran. Ketika mana kita baca Quran. At-taqlidu li zawahiri ma'anil Quran. Taklid bagi zahir makna-makna Al-Quran. Pakai zahir makna. Sehingga tak nak dah faham tentang pengertian yang mendalam dalam Al-Quran. Ini ialah tahap yang, kita kata tahap yang agak tinggilah. Kalau kita ni duk main dengan 2 perkara tu je. Bersibuk-sibuk dengan soal niat, bersibuk-sibuk dengan soal makhraj, sehingga kita ambil ringan tentang memahami makna Al-Quran. Itu hak kita. Ini bersangkutan dengan orang-orang yang sudah ada faham Al-Quran. Dia ngaji tafsir. Dia faham Al-Quran.
Tapi yang menjadi penghalang untuk dia menghayati Al-Quran, faham Al-Quran, kerana dia jumud atau kerana dia hanya terikat dengan makna zahir. Terjemuh, itu je makna dia. Lepas tu duduk uli makna zahir. Sedangkan dalam Al-Quran itu mengandungi makna-makna yang sangat mendalam. Hari ini timbulnya satu budaya iaitu faham zahir. Quran nak faham zahir, hadis nak faham zahir. Lepas tu kata inilah hak Nabi, inilah saja yang sunnah. Timbul pula yang melampau mengatakan ini hak Nabi kata. Ulama Nabi kata kanan, ulama kata kiri, kita kena ikut kiri. Tak usah ikut Nabi. Berdoa pula, melampau pula di sana. Sedangkan apa yang dikatakan sebagai Nabi kata itu hanyalah faham zahir. Faham zahir. Memang dalam memahami Al-Quran, kalau kita hanya faham zahir daripada terjemahan atau daripada logah, tanpa kita menghayati tentang makna-makna yang mendalam, maka kita akan menjadi orang yang kesempitan, sempit dalam memahami Al-Quran. Kerana itu, para ulama tafsir, mereka tidak hanya terhenti kepada perbincangan tentang zahir sahaja. Dalam hal ini pun Imam Ghazali berpesan bahawa kalau sekiranya kita ni mengaji tafsirlah, retilah sikit tentang apa yang ada dalam tafsir, itu pun jangan kita hentikan bahawa faham mesti setara ni je. Tak boleh lebih pada tu. Tak boleh. Kerana Al-Quran ini terlalu mendalam pengertiannya. Seperti laut yang semakin kita menyelam, maka semakin nampak dalam kedalamannya. Semakin menyelam, semakin dalamnya. Tapi biarlah kita menyelam dengan menggunakan oksigen. Dengan menggunakan alat-alat cukup. Kalau menyelam oksigen tak reti, berenang pun tak reti, atas permukaan pun sudah pun tercungap-cungap, mati kerah situ dah. Itu kerana kelemahan kita dalam menguasai alat atau menguasai keperluan untuk memahami Al-Quran. Tapi bagi orang yang boleh faham Quran, persilakan. Bahawa mereka perlu menyelam lebih dalam dan lebih dalam, jangan terikat dengan makna zahir yang ada pada orang-orang yang terikat dengan makna zahir. Tapi selalu Tok Guru sebut, tak ada orang menghalang kamu untuk faham Quran hadis dengan sendiri, kecuali ketidakmampuan kamu. Kamu tu yang tak ada alat, tak ada kemampuan, itu yang menghalang. Orang lain tak halang. Jadi dilarang oleh Nabi mentafsir Quran dengan menggunakan akal semata-mata, ialah bagi orang yang tidak ada kemampuan untuk memahami lebih daripada itu. Wal jumud alaiha, dan jumud atas makna zahir. Duk balah makna zahir. Ini begini, duk balah makna zahir. Wa dzalika hijabun azimun anil fahmi. Itu juga menjadi hijab yang besar daripada faham Al-Quran. Hijab juga. Anil fahmi, dari faham Quran. Walastu ani bihi at-taqlid al-batil. Dan bukanlah aku kehendaki dengannya taklid yang tidak betul. Jadi Imam Ghazali kata, aku kata jumud ni bukan maknanya dia berpegang kepada tafsir yang tak betul. Hak betul dah, tapi jangan jumud, jangan berasa hak kita faham ni sahaja, faham yang benar. Jangan jumud. Tapi kalau hak taklid batil macam sekarang ni, banyaknya tafsir ber-ra'yi, iaitu dia dah ada dah benda hak dia nak beritahu, kemudian dia hanya menyelit ayat-ayat Quran itu sekadar untuk menyokong ra'yu, menyokong fikiran dan hawa nafsu dia, maka itu memang menempah api neraka. Faham? Kita ni ada dah benda yang kita nak royak, kita nak tayang buat awak dia ni. Maka kita pun cari ayat-ayat Quran yang munasabah tanpa kita melihat pengertian sebenarnya daripada ayat-ayat Quran itu. Akhirnya kita pun uli
kita pun tafsir mengikut kehendak kita. Itu menempah api neraka waliyazubillah. Kerana itu tafsir dengan nafsu sebenarnya. Kalau kita nak faham Quran, kita mesti faham mengikut apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang difahami oleh para sahabat dan orang-orang yang berkemampuan. Jadi Imam Ghazali kata, yang aku maksudkan jadi hijab ini bukan hak salah tu. Hak betul pun kalau sekiranya kita punya fikiran jumud, duk berasa faham Quran tu ialah faham hak kita reti saja, walaupun betul, itu menghalang kita daripada memahami dan tadabbur akan Al-Quran. Ke taqlidil mubtadi'. Contoh bagi tafsir yang batil seperti taklid ahli-ahli bid'ah. Taklid ahli bid'ah. Bid'ah ni kita kena faham ada dua bahagian besar. Pertama bid'ah i'tiqad. Yang kedua bid'ah amal. Bid'ah i'tiqad ni yang besar salah ni. Macam bid'ah i'tiqad Mu'tazilah yang menganggap bahawasanya manusia ini boleh memberi kesan. Manusia ni ikhtiarnya boleh memberi kesan. Maka i'tiqad itu i'tiqad mubtadi'ah, i'tiqad bid'ah, walaupun tak jadi kafir, tapi bid'ah yang menyebabkan seluruh amal-amal menjadi kosong dan tidak ada nilai, kerana itulah merupakan ra'sul amr ataupun asas daripada penyakit ujub, iaitu membangsakan amal kepada diri kita. Itu ra'sul ujub, itu adalah kepala bagi ujub. Kepala kepada ego, kita bahasa ni hak kita buat, ni hak kita buat, ni kita buat. Itu ujub namanya. Jadi itu Mu'tazilah ataupun i'tiqad Khawarij yang mengkafirkan dengan sebab melakukan dosa besar. Buat dosa besar, buat dosa ni kafir penuh mulut, itu Khawarij. Ahli bid'ah. Begitu juga dengan bid'ahnya ahli-ahli bid'ah yang lain. Adapun bid'ah amal yang kadang-kadang setengah mengatakan ini bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, seperti mengadakan sambutan maulid, sibuk sangat, sibuk. Sedangkan perkara itu pertama, adakah ia bid'ah i'tiqad atau adakah dia bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah? Oh, tak boleh, bid'ah semua dhalalah. Itu pun tak faham. Jadi akhir sekali bid'ah pun tak faham. Nak cakap tentang bid'ah, taklid mubtadi'. Contohnya, ada ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, apabila mereka faham Quran, maka faham mereka itu condong kepada menyokong pemikiran batil mereka. Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Bal at-taqlid al-haq aidan, bahkan taklid yang benar juga. Arti walaupun makna kita tu makna yang kita faham, makna yang betul, tapi terlalu jumud, duk berasa itulah sahaja faham, macam kita faham. Itu juga menyebabkan terhalang daripada tadabbur, daripada menghayati makna Al-Quran yang sangat luas. Fainal haqqa alladhi kullifa al-khalqu i'tiqadahu lahu darajat. Kerana bahawa yang al-haq, kebenaran, yang ditaklifkan manusia i'tiqad akannya, baginya ada darjat. Imam Ghazali kata, tak apalah darjat awam-awam ni yang tak ada kemampuan ni, tak apalah dia darjat hak zahir. Tapi orang yang boleh faham, boleh mendalam lagi, dia ditaklifkan untuk lebih mendalam. Faham? Kita ni orang cerdik, orang yang ada kemampuan untuk faham lebih mendalam. Tak bolehlah kita nak ukur dengan orang kampung. Bukan kadang-kadang orang kampung tu tak cerdik. Maksudnya orang yang hanya mempunyai kemampuan yang rendah. Tak boleh, kerana taklif itu berbeza-beza. Kerana taklif itu berbeza-beza. Faham? Orang yang tak ada mata,
maka dia tidak ada kewajiban untuk melihat dengan mata. Orang buta tak ada kewajiban dia untuk dia nak baca Quran dengan macam kita. Orang yang tak ada lidah atau bisu, dia tidak ada kewajiban seperti orang yang boleh bercakap molek. Jadi begitulah. Kita jangan ada ukur dengan orang yang tidak ada kemampuan. Sedangkan Allah beri kemampuan kepada kita. Taklif berbeza-beza dari sudut darjat kemampuan orang. Jadi kerana itu, tidak bolehlah satu orang tu jumud sehingga tak nak mikir lebih daripada apa yang ia ambil daripada orang lain. Syaratnya dia ada kemampuan. Yang berlaku hari ini kebanyakannya jenis pok dogo-dogo, tambak tali upih, temu sama modal, cakap sama lebih. Tu kapur punya pantun. Patung orang kapur. Cak dogo-dogo, tambak tali upih. Temu sama bodoh, cakap sama lebih. Semuanya tak ada kemampuan, tidak ada alat yang cukup, cakapnya berdegar-degar, akhirnya hanya menzahirkan kebodohan di semua penjuru apa yang dia bercakap. Jadi Imam Ghazali bersebut sini tentang orang yang ada kemampuan. Walahu mabda'un zahirun, dan baginya ada asas yang zahir. Mana zahir daripada faham Quran itu ialah asas. Wa huwa kal kashri fil misal, dan dia sepertilah kulit pada contohnya. Contohnya macam kulit. Jangan kita kata tak penting kulit, penting. Tapi jangan duk makan kulit saja. Itu maksudnya. Walahu ghaurun batin, dan baginya ada selaman batin. Maknanya ada batin yang kita boleh menyelam lebih dalam lagi. Wa huwa kallubab, dan dia sepertilah lubab seperti santan. Santan. Jadi dia belinya padan dengan kulitnya. Tak buat gola lah kita. Kena koyok, kena kopek dulu, barulah kita dapat santan. Maksudnya dalam memahami Al-Quran ini, kita tidak boleh menghentikan kepada makna zahir. Itu pun susah bukan main dah. Sebab kita tidak menghayati beragama dengan kecapan, dengan rasa. Jadi kalau dengan rasa ataupun dengan kecapan, kasihkan kepada Allah, cinta kepada Allah, maka apa yang kita buat ni sebenarnya langsung tidak menzahirkan kita ni sayang kepada Allah. Dah? Bangun pagi, buka WhatsApp dulu, buka FB dulu. Quran mana Quran? Quran. Jadi kita kata pada kita Quran. Perkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Jadi ialah kalau kita ibarat sama manusia kan. Kita kata lama dah boleh mengaju. Boleh merajuk. Kenapa? Kerana orang tak sayang kita. Maksudnya manusia ni tak sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata-kata Allah merajuk, tapi nak cerita kalau manusia betapa tidak ada tandanya kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil Quran zahran wa batna, bahawa bagi Quran ini ada zahir dan ada dalam, ada batin. Wa haddan, dan ada had, ada syariat. Had ni ada batas-batas. Wa matla'an, dan adanya cahaya. Matla' tempat sumber cahaya. Macam matahari itu matla' keluar pagi. Maka yang sebelum daripada pagi itu gelap tak nampak apa, keluar matahari nampak, oh ni tazu, oh gini nampak lah. Dengan sebab ada cahaya. Keluarnya cahaya. Tapi kalau keluar cahaya pun, kalau mata kita tutup dengan sebab terlalu mengantuk, susah juga tak? Kan nak ke mana? Cahaya matahari keluar, mata kita dia tutup. Tidur. Haddan ni batas-batas. Tak orang kata batas-batas. Iaitu syariat. Ni halal sekat ni, haram sekat ni, itu had. Jadi
Ini hadis. Dan hadis ini dari sudut riwayatnya dhaif. Hadis dhaif. Karena itu kita tidak salah dari sudut memahami hadis-hadis dhaif ini, tetapi biarlah rujukan yang kita gunakan untuk memahami hukum ialah hadis-hadis yang sahih. Kena faham. Jadi hadis dhaif sekadar untuk targhib, menggemar atau menakutkan beramal. Tapi nak faham hukum, kena rujuk kepada sumber-sumber yang sahih. Jadi maksudnya di sini, ada zahir, ada batin. Jangan kita duk karut. Batin ni artinya kita boleh karut ikut kaya kita. Tak ada. Mesti rujuk kepada syariat. Di mana hadis sahih memperjelaskan bahawa hendaklah kamu meletakkan makna yang terbaik, iaitu makna mengikut apa yang difahami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang difahami di zaman para sahabat, yang difahami oleh generasi salafus salih dengan mengikut disiplin mereka. Fal jamid, maka orang yang jumud itu artinya orang yang beku, bagi diri dia hak dia faham tu je. Allah berkata, cakap Melayu. Satu. Kemudian apabila orang nak faham lagu lain, ini tak betul faham ini. Itu nama jumud, tak boleh. Selama mana makna itu sah dan ada rujukan yang sah, maka kita kena sama-sama fahami, sama-sama lumati. Kan itu ialah makna Al-Quran. Az-zannu annahu laysa wara'ahu marqan yartaqi ilaihi, yang menyangka bahawasanya tidak ada di belakangnya tangga-tangga yang ia boleh naik kepadanya. Marqan makna tangga, alat. Makna bagi diri dia, kita sampai sini sudahlah kita faham. Hak faham lebih lain pada kita tak betul belaka. Itu namanya ta'assub, itu namanya jumud. Nama jumud. Kaifa yatasawwaru an tankashifa lahu al-asrar? Bagaimanakah boleh difikirkan bahawa tersingkap baginya rahsia-rahsia? Maknanya dia nak faham tentang rahsia Al-Quran macam mana? Kalau otak dia awal lagi, hak kena faham, serupa hak Tok Guru aku kata. Hak orang lain tak betul belaka, kita kata, habis, kecap, sesak. Sampai bila-bila orang ni tak boleh faham. Kama kullifal khalqu mathalan, sebagaimana ditaklifkan manusia, contohnya an ya'taqidu anna Allah Ta'ala yura, bahawa hendaklah ia beriktikad bahawa Allah boleh dilihat. Ahli sunnah wal jamaah, iktikad kita, Allah boleh kita tengok dengan mata di hari akhirat. Walakin lirru'ya zahirun wa sirrun, tapi bagi melihat ini ada zahir dan ada rahsia atau ada yang batin. Atas dunia, adakah kita boleh melihat Allah? Maka dalam Usuluddin mengatakan harus melihat Allah ketika jaga, tetapi tidak waqi', tidak berlaku, tak berlaku. Faham tak? Jadi harus tapi tidak berlaku. Macam kita kata matahari ini ada 10 biji di waktu siang. Haruskah? Mustahil. Harus. Tapi tak ada seperti itu je lah. Faham? Itu makna harus tetapi tidak berlaku. Faham? Jadi harus melihat Allah di dunia tetapi tidak berlaku. Tak berlaku. Tapi di hari akhirat, wajib kita i'tiqad setiap ahli syurga dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagi orang yang mana dia jumud, nak tengok lagu mana? Kalau tengok mesti kau depan, kau belakang, kau atas, kau bawah. Itu jumud. Faham? Sedangkan dalam memahami, melihat ini, adanya di dunia ini pun, orang-orang yang Allah beri, mereka nampak benda-benda yang kita tak boleh nak nampak. Jadi kita duk jumud, duk kira nak supaya kita belaka. Jadi tak bolehlah, itu nama jumud. Jumud ni makna kita kira macam kita belaka. Tapi bukanlah maknanya di dunia boleh tengok Allah,
Cuma memang kalau tadi bawa contoh. Contohnya dalam memahami tentang makna tengok. Jadi kita jumud. Dia ingat tengok tu mesti serupa dengan kita tengok. Sedangkan yang disebut dalam Al-Quran itu melihat di hari akhirat. Melihat di hari akhirat itu jangan banding dengan melihat di dunia. Tapi lihat dengan mata lah. Macam Tazul di hari akhirat. Dia boleh 1000 orang bidadari. Maka dia pun kejut kau. Allah, 1000 orang nak buat guana. Sakitlah aku. Benar. Jadi kita tak nak mikir sebab kita ni jenis darah. Jadi jenis orang gerak ni dia boleh faham. Sehingga terpaksa dia faham bahawa tiap-tiap orang lelaki akan dikuatkan nafsu dia tu sekuat 100 orang lelaki yang paling kuat nafsu atas dunia. Jadi boleh bayar dah. Rupa. Begitu nak ceritanya. Kalau kita jumud, kita duduk tengok begitulah. Orang yang jumud. Jadi biar terbuka. Dengan kita mengakui bahawa adanya orang yang punya kemampuan faham. Tapi semuanya mesti diukur dengan garis panduan. Bukan faham qaya. Tidak. فَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ رُؤْيَةَ اللَّهِ تَعَالَى مُنَاسَبَةً لِلرُّؤْيَةِ الَّتِي يَأْلَفُهَا الْإِنسَانِ فِي هَذَا الْعَالَمِ. Maka sesiapa yang beriktikad bahawa melihat Allah Ta'ala itu munasabah bagi melihat yang ia biasa akannya, yang biasa akannya oleh manusia, oleh orang ramai pada alam ini. Kaifa yutasawwaru an yattali'a ala sirri qauli ta'ala? Bagaimana ia boleh nyata atau boleh faham di atas rahsia firman Allah Ta'ala, lan tarani, engkau tidak boleh melihat akanku. Itu bagaimana Nabi Allah Musa minta bagi pihak pengikut-pengikutnya nak tengok Allah jahratan secara terang-terangan. Allah penjelaskan, lan tarani, engkau tidak boleh tengok aku. Tapi tengoklah kepada bukit. Lalu tajalli sifat Allah Subhanahu Wa Taala pada bukit. Itu pun dalam bentuk kita kata adanya pelapis-pelapis itu pun manusia sudah pun mati habis 40 orang. Itu bukan yang ia dah tajalli Allah dah, tapi dalam bentuk tajalli. Kita nak bahas apa benda? Yang sudah pun ada dia punya perantara. Jadi bagi orang yang tidak faham makna melihat, dia ingat besok melihat mesti melihat macam kita tengok ni, maka sampai bila Imam Ghazali kata dia tak faham tentang makna tajalli yang berlaku kepada Nabi Allah Musa dan pengikut-pengikutnya di Tursina. Gitu. Kita tak sakaya lah kita ni. Kita tak sakaya banyak-banyak. Cuma memang kata nak cerita tentang jangan jumud. Jangan duk berasa kita tak boleh faham tu orang lain tak boleh faham. Wa kaifa yafhamu anna dhalika mumtani'un fi hadhihi al-hayah ad-dunya bi hadhihi al-'ain. Bagaimanakah mereka boleh faham bahawa yang demikian itu mumtani', mustahil. Mumtani' makna tertegah berlakunya pada kehidupan di dunia ini bihadil ainil mauqufah ala mulahadzal jihad wal aqtar, dengan mata yang dihentikan di atas melihat kepada pihak kiri kanan depan atas wal aqtar dan penjuru-penjuru. Mata kita ni kemampuan dia sekat tu je. Jadi kita tak boleh nak kata bahawa ada orang yang serupa kita belaka. Kerana ada orang yang diberikan kelebihan. Wa kaifa yufhamu qawlahu wa kaifa yufhimu qawlahu. Bagaimanakah ia memahami akan firman Allah, la tudrikul absar, tidak boleh mendapat akannya oleh pandangan mata. Allah ni tak boleh tengok. Dalam ayat yang lain, ma'a qawlihi, serta firman Allah. Ayat lain pula, wujuhun yawma idzin nadhirah, pada hari itu wujuh, muka-muka, yakni muka-muka orang beriman pada hari itu, pada hari kiamat, nadhirah, berseri-seri.
Ada semua comel belaka. Pada hari itu, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya ia melihat. Puncanya kenapa dia gembira berseri-seri? Kerana dapat nikmat yang kemuncak, iaitu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang tak faham tentang makna melihat ni mesti kena ada pihak depan tadi. Mereka tak faham ni ayat ni. Tak faham bahawa kemampuan di dunia Allah tak beri kemampuan. Di hari akhirat kemampuan kita Allah beri berbeza. Sebab apa yang kita nak hentikan bahawa tengok tu mesti atas dunia. Tak boleh begitu. Jadi Imam Ghazali bawa ni supaya kita faham bahawa memahami Al-Quran itu memahami kalamullah yang sangat dalam dan sangat luas maknanya. Janganlah kita terikat dengan faham zahir yang kita faham saja. Bahkan ada faham yang lebih daripada itu. Tapi jangan melampau. Jangan sampai tidak ada garis panduan. Tak boleh bertentangan dengan usul. Jadi sekarang ni melampau. Dari sudut usuluddin tidak jelas. Kemudian bahas tentang makna-makna sir atau makna-makna batin daripada ayat-ayat Quran. Akhirnya boleh membawa kepada makna syirik. Atau boleh membawa kepada makna-makna yang tidak layak bagi makna yang sebenarnya. Wa yakfika hadzal misal al-wahid, cukuplah engkau oleh misal yang satu ini. Kalau misal ni boleh faham tu, makna Quran tu luas. Falasna nakshifu laka akthar min hadza, maka tidaklah kami nak buka bagi engkau lebih banyak daripada ini. Walasna naqsudu fi hadzal usul illa at-talwihat limabadil asrar, dan tidaklah kami qasad pada usul ini dalam kitab ini kecuali isyarat kepada asas daripada batin, asas daripada rahsia-rahsia batin Al-Quran. Aku nak cerita benda tu ada, tapi bukan nak cerita lebih lagi. Tashwiqan lil musta'iddin laha ilaiha, sebagai merindukan bagi orang yang bersiap sedia baginya, bagi yang lebih lagi, asuransi lebih lagi ilaiha, kepadanya. Jadi biarlah kita dalam hati kita ada rasa rindu nak faham lebih daripada itu. Jadi apabila rindu nak faham, kita kena carilah tangga-tangga untuk kita faham. Kalau rindu nak faham, tiba-tiba duit 10 sen pun tak ada. Duduk lenggok situ dah. Duk main rindu, kawan dia rindu dah. Kita kata rindu-rindu ni nak gila ke mana? Duit 10 sen ada, nak nambah, nak tambah. Tak ada, kata habis gitu. Jadi apabila kita merindui makna Al-Quran yang sangat mendalam ini, marilah kita mencari tangga-tangganya supaya kita dibuka faham-faham yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sudah sibuklah duk baloh gogan-gogan duk cerita mu parti kau tu parti kau ni di tepi kita atau di sisi kita ada Al-Quran yang menuntut kita faham Al-Quran. Kita duk faham benda orang duk kelara yang badi duk kata ni kata tak ada makna dan tidak memberi ketinggian kita di hari akhirat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tersinggah dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan Allah berkati, wabillahi taufiq. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.